شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha Datuk Pengurusi Masjid Sayyidina Abi Bakar Siddiq, seterusnya jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, Datuk-datuk, Dati-datin, Muslimin Muslimat, Hadirin Hadirat yang dirahmati Allah. Kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Dan Nabi dalam satu riwayat, biasanya pada sembahyang subuh dia baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu rezeki yang, aku mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Pagi-pagi lagi, perkara pertama minta ilmu, perkara yang kedua minta rezeki yang baik-baik, yang ketiga minta amalan kita diterima. Oleh kerana itu, hendaklah kita lazimi doa ini setiap pagi. Mudah-mudahan ia memberi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita dapat hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Tajuk yang diangkat untuk kita bincang pada pagi yang mulia ini adalah Hubbud dunia, cintakan dunia. Dan dia juga termasuk dalam penyakit cintakan dunia ini. Pertama sekali, kita akan bincang berkenaan dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bincang maksud sebenar di sebalik apa yang disebut sebagai cintakan dunia ini, di samping sedikit salah faham. Saya mulakan dengan satu kisah. Pada zaman Nabi SAW, satu malam kedengaran gendang ataupun pengisytiharan orang berdagang, atau kita kata yang tepatnya lagi sahabat yang menyertai peperangan pulang ke kota Madinah dengan membawa terlalu banyak harta ghanimah, harta rampasan perang. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, bila dapat malam tu, pagi esok selepas subuh terus bagi. Dia tak tunggu macam setengah tu nak ambil nama dulu, nak meeting dulu. Dia tak, ni cerita mudah sama dulu. Pagi subuh tu Nabi tengok terlalu ramai datang, sungguh-sungguh ramai datang. Akhirnya sudah sembahyang, Nabi tengok kepada sahabat semua. Lalu Nabi beri ucapan, Nabi nyatakan, wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu atau kama qala. Demi Allah, bukanlah kefakiran aku takut ditimpa atas kamu, tapi aku paling takut apabila dunia dibentangkan kepada kamu, yang menyebabkan ia membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan golongan sebelum kamu, kerana mereka berlumba-lumba tanpa mengenal erti halal dan haram, sehingga membabitkan pembunuhan dan seumpamanya. Kerana kuatnya berlumba-lumba, inilah yang kita bimbangkan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ramai orang apabila dia fakir, dia tak kaya,
dia boleh stabil dalam ibadat dan istiqamah pada Tuhan. Tetapi apabila dia dikayakan sedikit dengan harta benda dunia, dia akan gelap mata, dia akan berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalaulah Allah lempar ruahkan sedikit kepada hamba-hambanya dengan rezeki, maka dia akan jadi samsing di muka bumi, takabur, dan dia akan jadi tak betul. Ini kebanyakan. Daripada sini kita faham bahawa masalah kaya dan miskin ini atau dunia ini, dia dalam dua sisi yang beza. Pertama, pemilikan dunia ini dipuji. Kedua, cinta dunia ini dikeji. Ini yang kita kena beza antara kedua-duanya. Pemilikan dunia, kita akan tengok ramai sahabat yang kaya, tetapi cinta kepada dunia menyebabkan mereka gadai akhirat mereka, kerana matlamat mereka dibatasi di dunia semata-mata. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, bila mana dia kata umat Islam di akhir zaman ramainya mereka ibarat seperti buih-buih buah, banyak. Tapi apa yang kita tengok buih buah, dia kelemahan boleh buih buah ni walaupun kita nampak segunung, tapi sampan dan kolek yang kecil lalu dia boleh membelah. Dia tidak ada sulbah, dia tidak ada kekuatan. Dia ikut air ke mana pergi, ke hulu, ke hilir, dan dia ikut tolakan angin, dia tak ada kekuatan. Makanya inilah yang jadi masalah. Walaupun musuh sedikit, tapi mereka bacul. Walaupun musuh kurang, tapi mereka, yakni umat Islam, tak ada kekuatan. Kenapa? Kerana mereka telah dihinggapi dengan penyakit al-wahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Lalu Nabi jawab, wahan ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Nabi tak kata milik dunia, tapi Nabi kata cintakan dunia dan bencikan kematian. Kerana kebanyakan manusia, tak kala dia cinta dunia, dia tak kira lagi halal dan haram. Dan kita dengar ucapan mereka, kenyataan mereka seperti, aku tak kira, yang penting aku dapat ya. Aku tak kira dah halal haram, tapi yang penting aku dapat. Perkara seperti inilah yang sepatutnya kita bataskan antara halal dengan haram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang dunia ini, sebenarnya Islam nak macam mana? Adakah Islam nak suruh orang Islam semuanya warak, zuhud dan miskin apa kedana? Ataupun nak suruh sekadar sederhana-sederhana saja? Ataupun nak suruh kaya? Maka kita jawab bahawa Islam ni pada sebenarnya nak suruh orang Islam ni kaya. Orang Islam ni kaya. Dia bukan nak suruh orang Islam ni pakak-paki semua sekali. Bahkan disebut kadal faqru an yakuna kufra. Boleh jadi atau hampir-hampirlah kefakiran ni membawa kepada kekufuran. Jatuh air muka, tuan-tuan. Berapa ramai orang gadai prinsip dek kerana fakir. Berapa ramai orang menyembah yang tak betul kerana fakir. Berapa ramai orang dengan sebab kefakiran yang terwujud kepadanya, dia gadai maruah dia. Berapa ramai kita tengok orang yang fakir dihina. Macam-macam kita tengok. Dunia ini pelik, tuan-tuan.
Hukuman persepsi merupakan hukuman utama. Dia bukan hukuman kebenaran. Dia tengok orang kaya, maka takwilan orang kaya semua baik-baik belaka. Bila dia tengok orang fakir, maka kebanyakan takwilan orang fakir semuanya tak baik belaka. Contoh, bila dia tengok orang kaya pakai baju buruk, dia kata zuhud orang kaya ni, dia tak nyombong. Dia tengok orang kaya pakai baju kemah comel cantik, dia kata memang tanjak pun dia kaya berdoa-doa. Dia tengok orang kaya diam, tengok diam-diam tu memang luar biasa berisi. Dia tengok orang kaya tu bercakap, oh itu bahasa memang luar biasa. Semua buat kena belaka. Tapi bila orang fakir, dia pakai pakaian buruk, dia kata ni sengaja nak minta sedekah ni. Dia pakai pakaian baru, dia pergi bisik tepi dia, ukur baju biarlah padam pada tubuh. Hang tak kaya, jangan lawak gaya sangat. Bila dia diam, ini dungu tu, sebab tu diam. Dia bercakap, mengarut, tak betul. Hang pandai bercakap je. Semua tak kena. Itu satu nak gambarkan. Bahkan banyak perkara yang tak baik boleh mengena pada tubuh dia. Dia akan dientengkan, dia akan dilaksanakan ikut sesuka hati. Mengikut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayataka, perbaharukanlah hidup kamu, dia kisahkan satu kisah seorang alim ulama yang suhu zaman dulu, namanya Sufyanus Tsauri. Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah, ceritanya menarik, tapi saya tak nak cerita sebab masa tak sempat. Cuma dia kata kepada anak dan keluarganya, kerana kita kayalah, maka puak-puak Bani Umayyah tak berani melakukan apa-apa kepada kita. Sebab kita kaya. Kalau kita miskin, jangan harap. Orang akan hina, orang akan buat perlaku, dan ini yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, persoalan yang kita naknya di sini ialah kenapa Islam suruh kita kaya? Kerana antaranya adalah dalam hidup ni, kalau tak kaya, banyak benda tak selesai. Salah satunya namanya berhutang. Berhutang ni patut kita letakkan dalam tajuk utama kepala kita, supaya kita tidak berhutang. Kita nak supaya anak-anak kita tak berhutang, keluarga kita tak berhutang, masyarakat kita tak berhutang. Tapi kalau membina atas keberhutangan, berapa ramai kita tengok diisytiharkan bankrupt, berapa ramai kehidupannya tertekan, berapa ramai kehidupannya stres. Sebab itu Nabi doa kepada Allah, Nabi ajar kepada Abu Umamah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini doa. Salah satunya minta jangan dikalahkan oleh hutang. Kenapa? Kerana kita akan hidup seolah-olah dalam tawanan. Kita akan dalam keadaan ketakutan, kita dalam kebimbangan, kita dalam keadaan tidak stabil dalam hidup. Islam nak kita merdeka. Merdeka bukan sekadar akal fikirannya, bukan sekadar jiwanya, bukan sekadar prinsipnya, tapi hartanya juga merdeka. Milikannya adalah milikan yang penuh. Tapi kalau kita berhutang, apa kita kata?
Kita beli kereta comel, orang puji kita melangit, bagus, tapi kita kena bayar 5,000 sebulan. Boleh 3 bulan kita bayar, kita dah tak mampu, kemudian tersangkut-sangkut, akhirnya kereta kita ditarik balik. Perasaan kita masa tu apa dia? Sejak sahaja kita tak mampu nak memiliki, nak bayar, nak lunasi, nak miliki, nak selesai dan lansaikan hutang, kita dah dalam keadaan berbelah bagi dah hati kita. Sebab hakikatnya bukan milik kita. Dan berapa banyak kita rasakan dengan rasaan takut, bimbang, malu dan seumpamanya. Kenapa ini berlaku? Sebab itu bukan milik kita. Ini menunjukkan dalam Islam seperti itu kita kena. Begitu juga kita tengok, kita nak ke Mekah, nak laksanakan ibadah haji atau umrah. Jarang kita dengar orang pergi Mekah bawa 50 riyal. Bila sebut nak ke Mekah, dia terpaksa dah hitung bayaran berapa. Kalau nak selesa, nak dekat dengan Masjidil Haram, nak duduk hotel yang hampir, dia bukan angka 300 riyal. Ada yang 300,000, ada yang 100,000, 200,000. Dia tak ada. Kita pergilah pakej, kalau musim haji Ramadan 10 akhir, nak duduk dekat bawa 30 riyal, tak boleh. Dekat sangat maknanya pakej tak payah sewa hotel, duduk dalam Kaabah, dalam Mekah, dalam Masjid Haram, itu boleh. Apa makna? Di sini kita terasa tuan-tuan. Daripada situ kita tengok Islam suruh seperti itu. Kita tengok dalam Islam, kalau kita baca Islam ni apa makna? Islam ni agamanya bersifat menyumbang, rahmah. Islam ni agamanya bersifat menolong. Islam ni agamanya bersifat memberi. Itu makna Islam. Sebab itu nas-nas banyak memuji yang tu. Nabi kata apa? Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tengok Nabi sebut macam tu. Nabi sebut wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah sentiasa menolong hambanya tak kala hambanya menolong saudaranya. Artinya memberi. Kerana apa? Kerana sifat itulah kita boleh tunjukkan kebaikan Islam. Kita nak Islam ni ada kesannya, bukan tak ada kesan. Saya fakir, miskin, saya mari masjid, saya semayang sampai 40 rakaat saya semayang. Daripada pukul 8.30 tu sampai kat Zuhur semayang. Saya zikir. Saya dianggap orang yang baik. Tapi baik saya ni untuk diri saya je. Nak makan pun kena cakap dengan Tok Imam, ada Maggi tu. Temu dengan Aziz, cakap tu, tolong belanja apa sikit. Okeylah, boleh. Tapi bagi dia boleh nak reject, boleh kata minta maaf hari ni saya sibuk. Okey. Maknanya baik awak adalah baik untuk diri awak je. Sekadar awak tak curi, awak tak merokok, awak tak ambil barang orang, awak jaga tu, okeylah, baguslah, awak baik. Tetapi kalau orang tu kaya, dia tengok masjid, dia tanya bendahari berapa banyak tertunggak bil api dan air. Dia kata 3 bulan lah tu. Okey, kita advancekan settle setahun. Barang ada. Dia tengok gobok sedekah, infak, dia kata pergi ambil kat Jaya, saya bagi. Dia tengok pula masjid lama tak dikapekkan, dibersihkan, dia kata saya order.
Itu atas saya. Dia tengok pula bulan Ramadan, berapa orang jamu? 200 orang, tapi tak cukup, biasa 500. Makan apa? Dia kata makan bajet 5 riyal sehari je, ataupun 8 riyal sehari. Okey, saya up nasi arak kambing 1000. Tengok barang yang ada. Yang inilah yang dijelmakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Begitulah mereka banyak doa. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, tapi jangan jadi dunia dalam hatiku bertakhta. Aku nak dunia, tapi tak menyebabkan dia semayang sampai dia lupa kerana dunia. Tuan-tuan, cintakan dunia maknanya dia mari dengan basikal buruk, parking kat masjid, naik atas masjid semayang. Tengah semayang Tok Imam baca panjang sikit, dia kata habis dah basikal aku, kena curi dah. Duk teringat ke basikal, berlari dia turun, tengok hilang sungguh. Lalu dia buat satu deklarasi, dia buat satu semangat, wallahi aku tak akan semayang lagi masjid ni sebab basikal buruk dia kena curi. Ini cintakan dunia. Seorang mari dengan Bugatti Veyron, mari dengan Lamborghini, mari dengan kereta yang kata orang 3-4 juta, 5-6 juta atau lebih. Enjin tak ada mati, berlari naik atas mayang, molek. Tinggal gitu je naik atas. Yalah, orang kata nak curi pun suri tak ada. Payah juga tadi start. Muka baru ni alah, macam-macam teknologi ni. Itu soal lain. Tapi soalnya dia sembahyang, dia boleh zikir lama, dia tak ingat pun kata dia. Walaupun dia kaya, dia bukan hubbud dunia, dia bukan cintakan dunia. Yang ini yang kita nak. Yang kita tak naknya kaya yang menambahkan lagi kekedekutan, yang menyebabkan orang kata kaya pun tak boleh tumpang. Bukan masalah tumpang, zakat pun tak bayar. Buku ni siapa nama? Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumai. Tuan-tuan tengoklah muka dia. Dia ini orang Kuwait, meninggal sekitar 2015 atau lebih atau kurang sikit. Dia doktor perubatan, tapi mewakafkan dirinya untuk dakwah fi sabilillah. Ini orangnya, hasilnya 11 juta manusia beriman dengan sebab dia. 11 juta, lebih ramai pada rakyat wilayah dengan Selangor. Ni orangnya. Apa kata dia? Aku pernah berjalan mengheret kaki di padang pasir. Dia dakwah sasarannya di Afrika. Aku tengok orang bukan Islam naik helikopter, dia tengok aku, dia lambaikan. Maknanya pendakwah yang lain. Tapi inilah keadaan. Dia buat kenyataan, cukup jika sekiranya orang kaya Arab sahaja, tak payah orang kaya Melayu, Indong apa, orang kaya Arab sahaja, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Lebanon, Arab Jordan, Arab Syria, Arab Yaman, Arab Bahrain, Arab Kuwait, Arab Qatar, Arab Emirat, Arab Sharjah, Arab Dubai, Arab Abu Dhabi, Arab apa lagi, Arab Iraq. Ambil Arab semua. Tak masuk lagi Libya, tak masuk lagi Algeria, tak masuk lagi Maghribi, tak masuk lagi Sudan dan beberapa. Arab semua ni sekadar Arab je. Derma dia boleh settle masalah kemiskinan orang-orang Islam seluruh dunia. Tapi apa berlaku? Kalau baca negara yang miskin dunia, 10 negara yang miskin dunia, biasanya orang Islam. 10 negara terkaya di dunia, payahlah nak cari negara Islam.
Keadaan kita tidak berimbang. Kaya-kaya sungguh, miskin-miskin yang melampau. Susah tuan-tuan. Banyak tempat di mana ketidakseimbangan berlaku yang menyebabkan dua kelompok. Kaya dengan sekaya-kayanya, tapi miskin dalam keadaan huru-hara. Nak makan luqmatul aish sikit pun tak ada. Dan ini tak imbang. Sebab itu kita katakan, bila diuruskan dengan betul, sebenarnya manfaat banyak. Sebab itu kita kena faham, orang Islam kita nak biar ramai bilioner. Orang Islam biar ramai milioner. Biar ramai. Kalau boleh setiap negeri, kita fikir orang lain pun boleh juga, bukan mana tak. Ni sebab saya cakap dalam konteks orang Islam ni. Sebab bila kita kaya, kita tenang, kita senang. Kaya bukan berhutang. Kaya yang sifatnya memberi. Sebab kaya seperti ni orang akan tengok. Nabi sebut tidak boleh berhasad kecuali dua jenis kepada manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lain. Pertama, orang yang dikurniakan ilmu, lalu dia menggunakan ilmu dia siang, malam, pagi, petang untuk dakwah, untuk mengajar kepada ummah. Kita kata, Allah, saya nak jadi macam dia. Mudah-mudahan saya boleh buat macam dia. Kedua, orang yang dikurniakan Allah harta benda, lalu dia infakkan fi sabilillah. Maka orang tengok, sekolah tu dia punya, universiti tu dia punya, itu rumah anak yatim dia buat, itu golongan fakir miskin dia tanggung, ini anak-anak pelajar dia tanggung, dia sponsor. Bagus tak macam tu? Kalau ada semua tempat orang kaya macam ni, semuanya baik-baik, semuanya baik-baik. Dan inilah yang kita nak. Sebab kita ni nak bina ummah. Kalau kaya ni senang. Saya bercita-cita kalau boleh saya tengok di Masjid Sinar Waka ni, yang parking tu kereta semua atas pada 500,000. Kan kemah. Tok Imam pun boleh tumpang, nak pergi minum-minum teh boleh, senyum Tok Imam. Hari ni saya naik Lambo, esok naik Bugatti. Ni hari ni kacir, esok Myvi, lusa Pesona. Duk pusing tu. Maksud saya, kita boleh tunjukkan kegahan agama Allah. Inilah orang Islam. Dia kaya, dia bantu. Dia bukan bantu orang Islam saja. Orang bukan Islam, jiran-jiran dia bantu. Dia tolong. Dia memberi satu sumbangan yang baik. Yang ini yang kita dambakan. Sebab kita nak satu model, satu kehidupan yang kita kata cukup baik. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan, dia sampai kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, dia orang Mekah. Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ib bin Ar-Rabi'. Sa'ib bin Ar-Rabi' kata, wahai Abdurrahman, aku adalah antara orang yang terkaya di kota Madinah. Aku ada 2 isteri, mau pilih hak mana seorang, aku cerai, mau kahwin lah. Itu kawan sejati. Orang dah buat kerja kawan macam ni. Ini bila Nabi bersaudara. Lalu Abdurrahman yang hebat ini kata apa? Tengok orang yang hebat, orang yang ada maruah, orang yang ada jati diri, orang yang ada gah, orang Islam. Dia kata, barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberi berkat kepadamu pada hartamu dan pada anakmu. Aku tak perlu, tak apa. Terima kasih.
Tapi kalimah yang dia gunakan adalah dulluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Akhirnya dia menjadi businessman yang terkaya. Kaya dia. Walaupun dia kaya ni, saya rekas cerita sebab kan nak cerita hadiah panjang, tapi nak cerita bagaimana keadaan dia guna harta dia. Dalam perang Tabuk, dia infak begitu banyak harta dia. Bahkan dikatakan dia pernah jual tanah harga 40,000 dinar. Dia agihkan kepada fakir miskin dan kepada ummahatul mukminin. Rasulullah wafat, ummahatul mukminin yang baki ada tu nak ke Mekah, dia sponsor semua. Dia nak mati, dia ambil sepertiga hartanya, dia bagi masa dia hidup kepada sasaran, antaranya kepada ahli Badar, sebanyak 400 dinar setiap orang. Dia bagi ummahatul mukminin, isteri-isteri Rasulullah SAW ni dia bagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu malam sama ada 700 ekor unta atau 500 ekor unta yang sarak dengan barangan masuk kota Madinah. Barangan itu milik Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa yang dia buat, semuanya itu dia infak fi sabilillah. Tengok tuan-tuan, ini orang yang hebat. Macam mana dia nak buat macam ni? Kalau saya tengok, nak tahu kekuatan iman kita ni, semangat kita ginilah. Kalau saya ceramah depan ni, saya pakai slide, saya kata tengok ini Palestin ni, orang kena bom, pecah kepala, putus kaki, meraung, anak yatim piatu. Saya tunjuk gambar ini. Saya kata derma hari ni tuan-tuan, derma. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata Datuk kalau cakap macam ni, saya bukan sekadar derma. Dengan dompet-dompet saya derma. Ni dalam hati ni, dalam hati ni, dengan dompet-dompet aku derma. Tapi nak derma lepas balik dalam setengah jam lagi, mikir kalau dompet nak balik macam mana, kena tahan polis pula, susah. Okey, ada 500 aku derma. Tengah nak kata 500 tu mikir, 500 ni baru 21-22 hari bulan. Tak boleh. Tak boleh. Baru 21 ni gaji pula mungkin 24-25 tak ada lagi, tu tak nyawa apa. Bila tak boleh 500, dia tak turun 400, dia turun 100 lalu. Laju cara turun tu 100 je lah. 100. Kata hari ni nak pergi Melaka, pergi balik campur dengan makan kat R&R sekeluarga tu 100 dah. 50 lah. 50 tu mari mikir pula setaki minyak. Terus turun 20. 20 ingat nanti nak ajak kawan minum air sebetul ya. 10 ni ingat kalau nak beli gula boleh dah 2 kilo, 3 kilo ataupun 4 kilo. Akhirnya masa derma serial tu. Itu pun tersembunyi. Kenapa? Ikhlas. Tengok, dia jarang kita daripada serial naik 5 riyal naik, derma tak macam tu tuan. Dia makin kurang kepala kita. Sebab apa? In asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu duk janji kita fakir. Dia janji dalam hati kita, mung janganlah baik sangat, mung janganlah derma sangat, nanti pakirmu, nanti miskinmu, mung kena simpang lah. Ingat hari hidup, ingat hari kan mati kan susah pula. Kita akan ingat macam tu. Jadi kita dalam keadaan tak mampu untuk nak sedekah, kita tak mampu untuk infak. Orang tu kaya, dia tinggal 10 juta. Tak 10 juta lah, 10,000 pun anak beranak bergaduh.
Tanah sekakang kera kakang luar mana? Bergaduh. Harta tak tahu ni, bergaduh. Ini masalah harta. Ada seorang kaya Arab, kaya yang amat. Dia pernah menjadi orang yang ke-20 terkaya. Kaya yang amat. Dia naik kapal terbang, mungkin ekonomi kelas dia. Orang tanya kenapa ni, dia kata apa aku kisah, kapal terbang pun aku punya. Bukan tepah, aku punya, tak kisah. Kaya. Dia punya ayam tu dia tak panggil rebang. Rebang ni hak 3 ekor. Ayam dia tu dia ada ladang. Ladang ayam, kita ingat ladang kelapa sawit, ladang ayam luahnya. Dengar cerita orang sabotah bakar gini-gini, sampai kat dia, dia senyum. Dia kata alhamdulillah, kita bina balik. Hebat. Hebatnya dia, sampailah satu ketika dia panggil anak-anak dia. Dia kata, nak-nakku semua, Abah nak bagi harta kepada awak ni. Bagi. Hak ni dapat ni bilion-bilion lah. Tak ada lah 300 riyal seorang, tak ada. Semua banyak. Kemudian satu portion tinggal kat dia. Setuju semua, setuju Abah, puas hati. Dia kata hak bahagian Abah ni, Abah wakaf fi sabilillah. Lalu ditajukkan, inilah orang kaya yang memiskinkan diri dia sendiri. Kemudian orang tanya dia, tuan, kenapa tuan buat macam ni? Jawapan dia ni, yang ini yang kita dambakan, tapi ramai di kalangan kita sebelum mati tak dah dapat. Apa dia? Dia kata, saya puas. Martabat yang paling tinggi adalah puas memberi, tapi hak rendah martabat puas menerima. Puas hati dah aku dapat ni. Tapi martabat paling tinggi puas memberi. Aku puas. Hak ni kita kata payah ni. Hak rendah, hak nombor 2 tu, hak tu hak ramai, hak kita dapat hak tu lah. Tapi tu pun ramai tak puas hati gitu. Aku dapat sikit lagi, patutnya tak tahan. Tengok dia buat. Satu. Kedua, orang tanya dia, kenapa awak bagi habis harta awak ni? Dia jawab apa? Saya punya kawan-kawan kaya ramai. Saya ambil iktibar daripada kawan-kawan kaya saya, ada yang mati mengejut. Mati ni dia tidak ada tarikh. Pilihan raya ada tarikh, tuan-tuan. Mati ni tak ada tarikh. Dalam ni boleh jadi saya orang pertama mati. Kita tengok dia tua, dia mesti pertama. Dah mati dah macam tu. Dia bukan macam ambil SPM mesti umur 17. Mati ni tak. Orang muda boleh mati, orang sihat boleh mati, orang tak sakit boleh mati, orang kaya boleh mati semua. Bila saya tengok kawan-kawan saya mati sahaja dia, ramai anak beranak dia, kaum keluarga dia bersamang menyamang bermahkamah kerana berebut harta. Anak beranak. Ada orang mari kat Jabal Amba, tuan-tuan, masalah ni. Saya tanya, kaya benar ke? Kaya tu rasa berapa? Banyak tu. Banyak sangat. Kata orang 18 keturunan tak habis makan. Kalau nak udang kara 4 ekor sehari ataupun galah, tak habis. Tapi bermahkamah. Betul orang ni kata. Saya tak nak anak-anak saya berpecah dek kerana harta, bergaduh dek kerana harta. Kadang-kadang anak tu 8 orang tu ustaz semua, bergaduh juga. Kadang mari depan hamba cerita, bergaduh sakang. Pakas kebang besar ada hamba. Dia bukan orang Melayu lah, dia ada Arab.
Dia cerita benar. Baru 2 minggu lepas cakap, Allah kata kita orang temno dengan mata bapa pula. Aku nak sebut qala Allah 100, mau sebut qala Allah 400 patah. Aku nak sebut hadis Nabi 1, mau sebut 50, boleh syarah pula. Masalah amalan lah. Hati. Tengok. Kita tak jauh, kita tengok keluarga kita sebelah pak dara, belah mak dara, belah ni, macam mana bak harta. Kita tak payah jauh adik-beradik macam mana bak harta. Ni abah sakit ni, pakat sumbang lah. Allah minta maaf, tahun ni tak sepak, anak baru nak pergi belajar. Tuan-tuan kalau nak sebut sepak, memang tak akan sepak selama-lamanya. Mati pun tak sepak lagi. Tapi kita menyempakkan diri, tak apa, okey dah kalau perlu. Bukan orang lain, anak dia, mak dia. Nak bayar bil, bukan bayar pun banyak sangat pun, 300.5 je, 2 kali tu je bayar. Tak boleh. Bayar kena adil. Tapi bagi dapat gerang tanah dia, gerang sungguh, bahag dia je. Ada pula pokok macam ni. Ini masalah harta. Kita boleh tengok kawan-kawan kita kalau kita makan sama dia. Ada orang tu jenis bila nak gagal poket ni sakut sama macam jahit poket ni. Allah kata lupa nak bawa duit kata. Saya kopo-kopo ni terlupa. Dia terlupa tu kalau nampak makanan tu kena bayar 300.5, 200 riyal. Tapi kalau 2 riyal tu mungkin mudah sikit lah tangan dia tu. Lepas tu dia okey lah. Aku selalu bayar, tapi bayar 2 riyal, 40 kali pun 2 riyal. Kawan tu sekali 650. Letih. Ini masalah. Tu cara dia. Kasih pada dunia melahirkan kedekut. Lebih teruk lagi dia kedekut pada bini dia, pada anak dia, pada keluarga dia, pada kawan-kawan dia, kedekut habis. Dan lebih parah lagi, dia kedekut pada diri dia sendiri. Dia sendiri tak ada nak makan, duit ada, sayang. Sakit tak orang macam tu? Dia tidak dapat manfaat nikmat yang ada. Sebab itu Imam Malik rahimahullah, begitu juga Imam Abu Hanifah dan ramai lagi tokoh-tokoh, dia selalu sebut, bila man dia baca hadis, bila Allah kurniakan nikmat, tunjukkanlah kesan nikmat itu, tapi jangan takabur, jangan belagak, jangan riak, jangan ujub, jangan sum'ah, tapi gunakanlah untuk kerana Allah. Al-Hasan Al-Basri, ulama sufi, dia cukup marah kalau ahli tasawuf ataupun fakir, orang yang kata kaki zuhud ni pakai baju buruk-buruk, marah dia. Dia kata pakai baju comel-comel. Sebab ramai orang kadang-kadang tersilap, ini pandangan Al-Hasan Al-Basri, guna baju buruk tu, bertampung tu, dapat raih duit. Siapa tahap tu? Dia tak mahu macam tu. Dia nak jaga hati dia, dia nak nampak macam tu. Dia ibadat kuat kepada Allah. Sebab itu kita kadang-kadang terlalu banyak salah faham. Saya sebut salah faham kita ni, kadang-kadang kita rasa okey sangat doh, betul sangat doh, tapi salah. Salah faham. Bagi kita biarlah fakir, biarlah miskin, biarlah duduk di rumah, biarlah pegang tasbih, biarlah duduk nampak warung. Tapi itu kita. Anak kita suka tak? Anak kita nak ke KFC, nak ke Burger King, nak juga air coconut shake. Kadang-kadang dia nak makan dia orang. Awak memang awak boleh sabar, anak awak macam mana? Dia tengok jiran pula duk makan musaking, kita musang pun tak makan, king pun tak makan. Tengok dia meleleh dia. Durian tak ada. Lalu durian ni benda baru kat rumah, kat baru sekebor. Anak Allah kata apa, saya ingat saya mati dah tak makan durian. Kau ni kau mengaruh. Sebab masalahnya bukan tak ada, duit ada, tapi tak ni bala, tuan-tuan. Salah faham. Kita kena tengok.
Kita menyumbang, tolong orang, jauh lebih baik. Tengok orang miskin tolong. Kita tengok orang miskin berkata tak ada apa. Sama-sama tak boleh harap dapat apa, tak dapat apa-apa. Tengok sahabat, dia pergi kat Nabi, dia menangis, ramai, sedih. Nabi kata, apa pasal? Dia kata, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Puak-puak orang kaya ni berlenggang datang menuju ke syurga Allah. Hamba kita ni susah. Kenapa? Sebab orang kaya ni, orang kaya sama sahabat lah, dia boleh infak, dia boleh sedekah, dia boleh ni. Allah, kami tak ada benda, sendiri pun tak lepas. Nabi kata apa? Kamu boleh hebat sama sepertinya. Kamu banyak zikir, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil. Kecuali dia juga tahlil macam kamu, dahlah sedekah, itu kalau kamu lah. Moral story yang saya nak sebutnya, istifadah hadis salah satunya, kenapa sahabat-sahabat miskin dia merasa sedih? Sebab dia tak boleh sedekah, bukan tak boleh kaya. Tak boleh sedekah untuk menyumbang sebagaimana orang kaya menyumbang. Tu yang kita nak model tu. Kita ambil zaman sekarang sekadar nak kaya. Tu silap kita. Orang zaman Nabi dia ajak nak sedekah. Itu dia. Kenapa? Kerana bila sedekah, maknanya orang tu sudah selesai masalah makan minum dia, masalah keluarga dia. Sahabat kita minta dengan saya, tuan, minta bantuan sikit. Saya ada RM10. Saya kata, Allah, susahlah saya ni, sebab saya anak isteri nak makan ni, tak ada lagi. Kita akan dahulukan yang tu dulu. Jadi bila konsep sedekah tu, sebab kita sudah lepas dah, maka kita sumbang. Ini Nabi ajar. Satu hari Nabi cakap dengan sahabat, Nabi kata, sedekahlah kamu. Sahabat kata, ya Allah, macam mana nak sedekah, sendiri pun tak lepas. Nabi kata, kamu kerja, kamu dapat rezeki, kamu makan, kamu minum, kamu tangguh keluarga, kamu sedekah. Tengok, maknanya pendapat Nabi itu tentang sedekah ni adalah rizak harta. Rizak harta ni siapa tahap boleh sedekah, siapa boleh zakat. Ada seorang tu pusing, ustaz ni tanya Syekh, kenapa saya kena bayar zakat banyak? Saya tak naklah bayar zakat banyak. Saya kena bayar sampai 100,000, sejuta. Syekh kata, saudara, selama mu bayar banyak zakat, bermakna hartamu lagi banyak. Sebab zakat tu 2.5%. Kalau orang tu bayar zakat 1 juta, maknanya harta dia dapat berapa? Dapat dalam 250 juta ataupun berapalah, saya tak ingat lah. Mana 100 juta lah dapat, 10 juta dapat, sebab 2.5% je. Tapi kalau dia bayar zakat 1,000, harta dia 1 juta, dah kurang lah. Itu dia. Oleh kerana itu, masalah tentang harta, Islam suruh kita kaya. Islam suruh guna harta sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Islam suruh tunaikan kewajipan zakat. Islam suruh tunaikan yang sunat, infak, sedekah, hebah, hadiah. Ini semua akan membawa kebahagiaan hidup. Tapi Islam benci cintakan dunia, tak kena halal dan haram. Islam benci orang yang membawa kepada kekedekutan yang melampau. Kedekut. Islam suruh pemurah, Islam benci kedekut. Islam nak supaya harta diagihkan kepada sasaran-sasarannya. Antaranya masjid kampung kita, surau kita, apa lagi anak-anak yatim, fakir miskin, semuanya itu memberi kesan yang cukup baik. Saya tengok jarang kita bertemu ulama yang kaya.
Biasanya ulama tak berapa kaya. Hak kaya tak ulama pula. Tapi ada dalam sejarah ulama yang kaya. Abdullah ibn al-Mubarak, kaya dia. Ni zaman tabi'in atau tabi'in tabi'in. Dia duduk di Khurasan, jauh kat Iraq, kat Iran matah. Dia nak pergi Mekah. Bila nak pergi Mekah, kawan-kawan dia, orang kampung dia ni pakat nak ikut dia, nak pergi sama. Dah dia alim, dia soleh, dan dia kaya, dan dia berani, dia mujahid fi sabilillah. Cukup lekang. Dia kata boleh. Dia pun kira-kira kalkulatnya duit kena bayar banyak ni. Orang pun bayar semua duit. Katakan 5,000 bayar 5,000, 5,000 dirham kat dia semua. Contoh 10, 15 orang, 20 orang, 30 orang ke satu kabilah ni pergi. Nombor 2 syarat, duit saya pegang. Dia pegang duit. Makan musafirlah, berhenti setepak makan kambing, berhenti setepak makan unta, berhenti setepak makan jenis sedap-sedap laku. Ni kalau package haji kau grade A ni, package bisnes ni, first class. Sampai Mekah, Madinah, balik kenyang semua. Kali balik sampai berapa puluh hari, 10, 20, 30 hari, 40 hari. Lamalah musafir balik. Sampai di kampung dia, dia panggil semua jemaah-jemaah ni. Dia kata perbelanjaan kita giam, dia kira kalkulat. Dia audit, dia kira, tengok lebih banyak, tak cukup banyak. Dia akan beri faham dulu apa yang dia belanja ni. Kawan pun susah hati, dah habis pula dah duit. Akhir sekali dia kata apa? Saudara-saudara, aku nak bagi tahu kepada kamu, inilah perbelanjaan kita. Jadi hari ni aku nak bagi tahu, setiap seorang aku pulang balik duit masing-masing aku tanggung. Saya ingat ramai hak etek gebok. Dah lah makan first class, dah lah bayar, dapat refund pula. Bukan rebate dah ni, penuh pula. Makan pula bukan makan. Kan kita kan komplain Jumaat tu package, Allah takkanlah jamu ni. Bukan nak makan unta tak boleh, makan anta je. Susah lalu. Jadi benda-benda macam ni tak apa sesuai. Saya rasa sekadar itulah. Kebetulan saya ada satu lagi majlis kuliah Tuhan saya. Saya minta maaf tak dapat panjang, tapi isu yang kami bincangkan ni banyak dalam buku Al-Kafi Hadis 40 yang saya rasa penting untuk kita tengok. Dalam buku ni banyak hadis Nabi. Saya nak settlekan buku ni, saya ambil masa dalam 20 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah.